إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. الحمد لله, kita bertemu lagi di siri pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Manafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamidatihi wa syayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-147. Dan sebelum tu saya mohon maaf sebab semalam tak dapat buat kelas. Ada emergency sikit. Beberapa minit sebelum nak buat majlis ni ada emergency sikit. Ada hal sikit yang tak dapat dielakkan. Saya mohon maaf. Baik, kita teruskan dan kita masih lagi pada kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmitil Atis wa ma yata'allaqu biha ataupun wa ma yata'allaqu bihima wa ma yata'allaqu biha. Baik, kita masih lagi pada dalam bab yang ke-4 dalam kitab As-Salam ni, iaitu bab hukm salam. Dan kita telah baca beberapa fasal sebelum ni. Dan hari ini kita pada faslun fi bayan anna sunnah i'adatus salam ba'da al-iftiraq walau an qurbin. Fasal berkenaan dengan sunnah untuk mengulang salam. Mengulang salam ketika mana berpisah dan kita bertemu lagi dengan orang ataupun dengan kawan kita, kita bagi salam lagi. Itu sunnah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Idza sallama alaihi insanun thumma laqiyahu ala qurbin yusannu lahu an yusallima alaihi thaniyan wa thalithan wa akthar. Ittafaqa alaihi ashabuna. Kata Imam Nawawi, idza sallama alaihi insanun, sekiranya seseorang memberi salam kepada orang lain, summa laqiyahu ala qurbin, maksudnya dia dah berjumpa dah sebelum ni, dia bagi salam, kemudian dah berpisah, kemudian bertemu lagi dalam masa yang terdekat, summa laqiyahu ala qurbin. Macam contoh, kita pergi ke pasar raya ataupun pergi ke pasar, sebelum masuk tu kita jumpa dengan kawan kita, contoh di basement ataupun di tempat parking, kita bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian sembang-sembang sikit, tu berpisah, pergi ke tempat masing-masing, pergi beli, pergi untuk belilah. Kemudian jumpa lagi,
di tempat sekian-sekian, maka disunatkan pada waktu tersebut untuk memberi salam sekali lagi. Itu sunnah. Baik. Summa laqiyahu ala qurbin, kemudian bertemu lagi dalam masa yang terdekat tersebut. Yusannu lahu an yusallima alaihi saniyan wa salisan wa aksar, maka disunatkan untuk mengulangi salam kepadanya untuk kali yang kedua. Kalau jumpa kali yang ketiga, disunatkan juga untuk mengucapkan salam. Bahkan setiap kali bertemu disunatkan untuk mengulangi salam tersebut. Ittafaqa alaihi ashabuna, jadi telah sepakat para ulama dalam mazhab Syafi'i tentang sunnahnya untuk mengulangi salam tersebut, walaupun orang yang sama kita jumpa dalam masa yang terdekat. Wa yadullu alaihi, berdalilkan sebuah hadis, ma rawainahu fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisil musii salatahu, daripada riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada hadis al-musii salatahu. Hadis ini terkenal dengan nama hadis al-musii salatahu, yang mana menceritakan seorang lelaki, dia masuk ke dalam masjid, keadaan baginda Nabi SAW berada dalam masjid tersebut, di Masjid Nabawi. Kemudian dia solat, dia masuk, dia terus solat. Kemudian lepas solat, dia pergi kepada Nabi SAW bagi salam. Kita akan bacalah hadis ni. Hadis tersebut nama hadis al-musii salatahu. Hadis orang yang musii, yakni merosakkan salatahu, orang yang merosakkan solat dia. Annahu ja'a fa shalla, jadi seorang lelaki dia masuk, datang ke masjid, kemudian fa shalla. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sallama alaihi, kemudian setelah selesai solat dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Assalamualaikum ya sayyidi, assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi salam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam lelaki tersebut. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, irji' fa salli, kembalilah, fa salli, ulang balik solat kamu. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya engkau tidak solat. Sebab apa? Sebab dia tak sempurna solat dia. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kerana dia seolah-olah tidak menunaikan solat, tidak menyempurnakan solatnya dengan sempurna, tidak menunaikan solatnya dengan sempurna. Faraja'a fa shalla, kemudian lelaki tersebut kembali tunaikan solat, tunaikan solat semula. Summa ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dia ja'a, setelah selesai solat, dia ulang solat tersebut, dia kembali lagi, pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallam, bagi salam lagi. Hatta fa'ala dhalika salasa marrat, dan berlaku perkara tersebut, dia solat, kemudian jumpa Nabi, bagi salam, Nabi jawab salam, kemudian Nabi suruh dia balik, ulang balik solat, sehingga 3 kali perkara tersebut berlaku. Dan 3 kali dia juga memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah sambungan hadis ni, Nabi ceritakan apa dia punya kesalahan, iaitu Nabi sebut buat sekian-sekian lah, daripada mula takbiratul ihram tersebut, baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian baca rukuk dengan tenang, dengan tamakninah, sehinggalah bagi salam. Baik, cuma tak disebutkanlah apa kesalahan lelaki tersebut. Baik, di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya sunat untuk mengulangi salam ketika mana kita bertemu dengan orang yang kita dah bagi salam tadi, walaupun beberapa kali dianjurkan, digalakkan, bahkan disunatkan untuk memberi salam. Sebab apa? Sebab Nabi tak tegur pun kenapa ulang banyak salam.
Bahkan itu iqrar, Nabi bersetuju dengan lelaki tersebut yang memberi salam berulang kali, setiap kali bertemu, walaupun berpisah ataupun tak bertemu ataupun untuk beberapa ketika. Baik. Di sini juga menunjukkan bahwasanya dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya sunat ataupun dianjurkan apabila kita masuk ke dalam masjid, kita nampak orang, disunatkan dulu untuk kita takdim, untuk mendahulukan solat tahiyatul masjid. Untuk solat tahiyatul masjid, barulah kita jumpa orang yang kita nak tegur tersebut, barulah kita bagi salam. Sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tegur, kenapa engkau masuk dalam masjid tak bagi salam. Bahkan Nabi tegur tentang solat lelaki tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya disunatkan dahulu untuk kita masuk dalam masjid, solat tahiyatul masjid dulu, baru bagi salam. Selepas mana selesai solat tahiyatul masjid tersebut, barulah kita bagi salam kepada orang lain. Lainlah kalau kita jumpa orang selisih ketika mana masuk dalam masjid, itu disunatkan untuk kita bagi salam lah. Tapi kalau kita jumpa orang tersebut, kita nampak sekumpulan ataupun kita nampak kawan kita dalam masjid, dia sedang beribadat ataupun baca Quran ataupun buat apa-apalah, disunatkan untuk kita mendahulukan solat tahiyatul masjid dahulu, barulah kita bagi salam kepada orang yang kita nak jumpa tadi. Baik. Hadis tersebut jelaskan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawaina fi sunan Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Riwayat daripada Sunan Abi Daud daripada yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu," apabila seseorang daripada kalian bertemu dengan akhahu, saudaranya, "fal yusallim alaihi," maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ini al-amru di sini ala nadbi, bukan bahasanya sunat untuk mengucapkan, memberi salam. Fa in halat bainahuma syajaratun, dan sekiranya setelah mana bagi salam tersebut, halat bainahuma, terpisah, sama ada dalam keadaan berjalan, bertemu, kemudian setelah mana sekiranya berpisah disebabkan ada halangan, iaitu syajaratun, pokok. Suka ada pokok yang menghalang, pokok di sini mungkin pokok tersebut besarlah, pokok besar. Au jidarun, ataupun ada tembok, ada dinding. Au hajarun, ataupun ada batu, batu yang besar, dan kita terpaksa berpisah disebabkan ada halangan-halangan tersebut. Summa laqiyahu, kemudian setelah mana lalu bertemu lagi, fal yusallim alaihi, maka bagilah salam kepadanya. Itu sunat, sunat. Apabila kita berpisah atau kita bertemu buat kali pertama, disunatkan untuk beri salam. Kemudian berpisah, kemudian bertemu balik dalam waktu yang singkat, disunatkan untuk mengucapkan salam. Baik. Hadis tersebut menunjukkan bahawasanya disunatkan ataupun galakkan untuk sentiasa ifsya'us salam, untuk menyebarkan salam, mengucapkan salam. Dan disunatkan juga untuk mengulangi memberi salam tersebut ketika mana berubah keadaan, dan juga apa-apa juga keadaan, disunatkan untuk mengulangi salam. Qala wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatamashawun fa idza istaqbalathum syajaratun aw akamatun fatafarraqu yaminan wa shimalan thumma iltaqaw min wara'iha sallama ba'duhum ala ba'dhin. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni
daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adapun ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatamasyaun, saling berjalan ramai-ramai. Ini ketika mana ini Sayyidina Anas menceritakan keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan beramai-ramai. Fa idza istaqbalathum syajaratun, dan kemudian apabila mereka melalui satu kawasan, ada satu pokok besar, au akamatun, ataupun ada akamah. Akamah ni satu bukit yang bukit kecil, bukit kecil, yang mana dengan bukit tersebut yang menyebabkan mereka terpaksa berpisah untuk pergi ke tempat masing-masing. Fatafarraqu yaminan wa shimalan, maka mereka terpaksa berpisah yamin shimal, kanan kiri, sebabkan ada halangan tersebut, sebabkan ada pokok besar dan juga ada bukit. Summa taqaw min waraiha, kemudian mereka bertemu dalam beberapa waktu yang singkat tersebut. Sallama ba'duhum ala ba'din, maka mereka mengucapkan salam di antara mereka. Baik, itu jelas. Itu menunjukkan bahawa saja selagi mana kita ada ataupun kita bertemu dengan saudara kita, kawan kita, ataupun siapa saja yang di kalangan Muslim, disunatkan untuk memberi salam walaupun berpisah disebabkan ada halangan ataupun ada apa perkara yang menyebabkan terpaksa berpisah dan kemudian bertemu lagi, maka disunatkan untuk mengucapkan salam sesama kita. Baik. Baik, kemudian faslun. Ini berkenaan dengan hukum, apa hukum, iaitu kita bagi salam secara serentak. Qala idza talaqa rajulan fasallama kullu wahidin minhuma ala sahibihi daf'atan wahidah aw ahaduhuma ba'da al-akhar, faqala al-qadhi Husain wa sahibuhu Abu Sa'd al-Mutawalli yasiru kullu wahidin minhuma mubtadi'an bis-salam fayajibu ala kulli wahidin an yarudda ala sahibihi. Kata Imam Nawawi, idza talaqa rajulan, sekiranya dua orang lelaki bertemu, fasallama kullu wahidin minhuma, dan mereka memberi salam secara serentak, assalamualaikum secara serentak, ala sahibi daf'atan wahidah aw ahaduhuma ba'da al-akhar, yani aw ahaduhuma ba'da al-akhar, jadi orang yang pertama bagi salam, kemudian mungkin dia tak perasan atau mungkin dia tak dengar orang yang diberi salam tersebut, dia bagi salam, assalamualaikum, dia tak dengar assalamualaikum. Faqala al-Qadhi Husain, kata al-Qadhi Husain dan juga wa sahibuhu, yani Abu Sa'd al-Mutawalli rahimahumullah, yasiru kullu wahidin minhuma mubtadi'an bis-salam, maka pada waktu keadaan tersebut dia bagi salam secara serentak, ataupun yang keadaan kedua tadi dia bagi salam, kemudian orang yang diberi salam tersebut dia bagi salam, dia tak perasan, dia tak dengar orang bagi salam pada dia, maka mereka menjadi mubtadi'an bis-salam, menjadi orang yang mulakan memberi salam. Maka fayajibu ala kulli wahidin an yarudda ala sahibihi, maka wajib ke atas mereka berdua tadi untuk menjawab salam kedua-duanya. Maksudnya bagi salam serentak, assalamualaikum warahmatullahi, maka kedua-duanya menjawab salam, maka wajib kedua-duanya untuk menjawab salam. Fayajibu ala kulli wahidin an yarudda ala sahibihi. Kalau ni selalu berlaku, terutama kepada saya lah. Setiap kali jumpa dengan orang ataupun telefon bagi salam, selalu jadi assalamualaikum, dia tak dengar, ataupun lain ada masalah lain, dia tak dengar salam kita, dia bagi salam pada kita balik, maka kita diwajibkan untuk menjawab salam dia. Orang yang mulakan, sepatutnya dia mulakan bagi salam, tapi dia wajib juga untuk menjawab salam tersebut.
Tak tahulah, mungkin sebab suara perlahan ke ataupun apa-apalah yang menyebabkan dia tak mendengar salam tersebut, maka pada waktu tersebut bila diberi salam secara serentak ataupun dia terlewat memberi salam, maka wajib juga untuk menjawab salam. Itu pendapat Al-Qadhi Husain dan juga Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli. Wa qala Syashi hadha fihi nazar. Tapi di Imam Asy-Syashi rad balik, hadha fihi nazar, pada masalah tersebut nazar, kena tengok balik, kena teliti balik masalah tersebut. Fa inna hadha al-lafza yasluhu lil jawab, fa idza kana ahaduhuma ba'da al-akhar kana jawaban. Fa inna hadha al-lafza yasluhu lil jawab, kerana lafaz tersebut dia yasluh lil jawab, dia yani yasluh lil jawab, yani berhak untuk dijawab. Fa idza kana ahaduhuma ba'da al-akhar kana jawaban. Sekiranya seorang bagi salam, kemudian disebabkan orang yang diberi salam tak dengar, dia bagi salam balik, kana jawaban, maka seolah-olah dia telah menjawab juga. Maksudnya kita bagi salam kepada orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia bagi salam sebabkan dia tak dengar, Assalamualaikum, kana jawaban, maka jawapan ataupun salam dia tersebut seolah-olah menjadi jawapan kepada salam kita kepada dia. Okey, faham? Berdasarkan hadis yang kita baca sebelum ni, iaitu berkenaan dengan ketika mana Allah Ta'ala selesai mencipta Nabi Adam AS, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada baginda untuk pergi kepada sekumpulan malaikat yang sedang duduk untuk bagi salam. Allah kata, dengarlah apa yang mereka akan ucapkan, kerana itu adalah ucapan salam kamu dan juga zuriat kamu. Maka Nabi Adam AS pergi bagi salam, Assalamualaikum. Maka para malaikat yang duduk yang ada pada waktu tersebut menjawab salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Itu ada pertambahan warahmatullah. Itu menunjukkan bahawasanya jawab salam tersebut tak disyaratkan dengan jawab Waalaikumsalam. Bahkan bila menjawab dengan Assalamualaikum juga, itu dikira juga menjawab salam. Seperti mana pendapat oleh Al-Imam Asy-Syashi, kata fa idza kana ahaduhuma ba'da al-akhar kana jawaban. Apabila salah seorang memberi salam sebagaimana mana diberi salam oleh orang lain, maka itu dikira sebagai menjawab salam juga. Tapi kalau kita dengar dia bagi salam, maka wajib juga untuk kita menjawab salam tersebut. Wa in kana daf'atan, dan sekiranya serentak, lam yakun jawaban. Wa in kana daf'atan lam yakun jawaban, maka itu tak dikira sebagai menjawab salam. Maka kedua-duanya wajib juga untuk menjawab salam. Wa hadha alladhi qalahu Asy-Syashi huwa as-shawab. Kemudian Imam Nawawi kata bersetuju dengan pendapat daripada Al-Imam Asy-Syashi, huwa as-shawab, itu pendapat yang tepat, yang benar. Okey, jelas. Itu masalah berkenaan dengan sekiranya bagi salam secara serentak, maka diwajibkan juga untuk kita menjawab salam tersebut. Baik, faslun fi hukm salam bi sighatir rad. Fasal berkenaan dengan hukum memberi salam dengan sirah ar-rad, sirah menjawab salam. Maksudnya dia bagi salam dengan lafaz Waalaikumsalam, bukan dengan lafaz Assalamualaikum. Apa hukumnya? InsyaAllah kita akan jawab, kita akan tengok pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naqtafi bihadzal qadr. Kita berhenti setakat ini. Sebabkan ada beberapa fasal lagi. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang pada hari Isnin, InsyaAllah ta'ala. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang sebab kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada teguran, ada salah silap, mohon ditegur ataupun diperbetulkan.
Kita tangguh amal kita dengan sama-sama berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khairul jazaa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.